Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to Finnick Vincent dan YouTube channel di mana kita bahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pop culture. Dan ini adalah spoiler talk correct plot untuk Venom 3 The Last Dance, yang mana korang dah tunggu-tunggukan every benda-benda yang perlu kita bincangkan dalam filem Venom 3 The Last Dance tu sendiri. Tapi sebelum tu, be sure korang semua yang mana baru sampai ke YouTube channel ni, korang boleh tekan button subscribe. Dan kepada korang yang dah lama engage dengan YouTube channel ni, kalau korang rasa nak join membership pun boleh saja, ada dekat bio aku tu sendirilah untuk join membership Correct Plot Peeps. Okay, so yeah, without being said, kita tak nak buang masa, kita terus jump in kepada spoiler talk untuk Venom 3 The Last Dance. Alright, aku tak suka filem ni. Serious shit, aku tak suka Venom 3 The Last Dance. Aku harap aku suka filem ni. You know, aku ada that kind of macam persepsi. Ataupun mampus lah, kalau kau nak cakap high expectation pun, aku ada expectation untuk katakan macam, mungkin kali ni Sony prove me wrong. Mungkin kali ni betul cerita tu best. Tapi bila aku layan cerita ni, sorry to say, tak best. Sebab apa tak best? They keep on doing the same thing, benda yang tak bagus kepada watak Venom tu. Faham tak? Aku hargai dan aku terima yang mana some of you guys memang betul-betul enjoy this film. Serious talk, congrats. Aku tak discriminate ataupun aku tak merendahkan korang sebab kita mempunyai cita rasa yang berbeza terhadap filem. Kalau korang suka filem Venom 3 The Last Dance, good for you. Serious talk. Tapi aku tak suka filem Venom 3 The Last Dance. Dan itu yang bagusnya, kita dapat raikan pendapat yang berbeza lah. Jangan kita disebabkan pendapat yang berbeza, kita bergaduh on that thing kan. Okay, dekat sini kenapa aku tak suka is senang je, character justice. Sampaikan dekat dalam video yang lepas ada orang yang komen, aku tak nak letak kat sini. Basically he mention about dia mention berkaitan dengan jangan kita compare kan karakter yang daripada komik ni. Jangan duk asyik-asyik kau nak cakap pasal komik je. Layan je apa yang dalam cerita, dalam movie tersebut. Layan je, kau jangan fikir apa benda kan. Asyik-asyik kau nak maklip, nak pakai reference komik lah. Okay, sini aku nak bagi tahu clarification dia yang sangat-sangat simple untuk korang faham. Venom 3 The Last Dance terletaknya dalam satu kategori yang dipanggil sebagai comic book movie. Dia bukannya movie stand alone, tak. Comic book movie. Daripada komik mana? Marvel tersendiri. Okay, faham dekat situ kan? So, dalam pembikinan filem ada lagi kategori yang lain. Contohnya kategori yang berkaitan dengan musical, kategori yang berkaitan dengan action, ataupun kategori yang berkaitan dengan game adaptation punya movie. Okay, so filem-filem ni ada dia punya sources tau, sources material. Dan Venom, dia punya sources material adalah daripada Marvel Comic tu sendiri. Bermaksud apa? Bermaksud orang nak buat cerita, orang nak buat filem untuk karakter Venom ni, diorang perlu refer dulu apa benda yang ada dalam komik Venom, and diorang applykan benda tu dalam movie. Okay, tapi adakah semua benda yang ada dalam komik perlu diletakkan, dicampakkan dalam movie? No. It's not about the comic readers ni nakkan comic accuracy 100%. It's not that. Aku rasa aku dah explain benda ni banyak-banyak kali. Kita as a comic readers just nak the essence of it untuk kau menghormati karakter tu. And if ada beberapa easter egg dalam komik yang kau boleh apply dalam movie tu, yes, do it. But the thing is, Venom 3 The Last Dance tak justify benda tu. Dan korang kena faham juga, movie ni merupakan satu medium yang besar tau. Basically, audience daripada pelbagai kategori akan muncul. Either general audience ke, comic book readers ke, pengkritik ke. Diorang akan appear and bagi satu judgement kepada filem tu. Imagine that, watak yang bernama Venom yang sepatutnya serius dalam komik, ada the side of jenaka dia, humor dia bersama dengan Eddie Brock, tapi tak banyak, minor saja. Tapi dalam filem 100% pak lawak gila, tak take things serious. Aku bagi contoh sebenarnya ni spoiler. The threat, ancaman dalam filem Venom 3 The Last Dance ini merupakan tentera Null yang datang ke bumi untuk collect the codex. Okay, Null yang hantar benda tu. Which mean kalau kau faham dekat sini, kalau kau duduk dekat dalam universe Venom tu, ini satu ancaman yang besar. This is a world ending punya threat tau. Ancaman yang sangat-sangat besar. Tapi kau tengok Eddie Brock dan juga Venom, how dia punya serious moment. Tapi lepas serious moment dia yang sekejap tu, terus
Lawak, terus santai, lepak, chill. Nak tahu benda yang paling menyakitkan hati aku? Bila mana dia build up cerita ni, pada awalnya dia katakan, we cannot change. Kita tak boleh nak berubah. Sebab kalau kita berubah, nanti Xenomorph itu datang dan memburu kita sekelip mata, kita habis. That's it, how serious yang benda ni, supaya Venom tak boleh berubah dan Eddie kena kekal dalam bentuk fizikal manusia. Tapi tengok dekat moment bila dia pergi Las Vegas dan dia menari dengan Mrs. Chen. Okay, mungkin korang ada argument macam, itulah mereka, Eddie Brock dan juga Mrs. Chen, dan Venom dan juga Mrs. Chen merupakan persahabatan daripada filem Venom pertama lagi. Tapi fikir macam ni lah, logically speaking, kau baru take things serious tau, pasal dunia kau berada di ambang kehancuran, bakal berada di ambang kehancuran. Tapi kau boleh buat main benda ni sebab apa? Sebab friendship. Benda ni secara tak langsungnya telah pun de-escalate kau punya karakter daripada Venom 1 yang kita rasa karakter ni superior dengan design yang sangat cantik, menjunam daripada Let There Be Carnage pergi ke The Last Dance. This is such a disgrace, kau tahu, kepada watak Venom ni. Dia tak ada rasa langsung serius. Eddie Brock dah hilang betul lah kerja dia sebagai sorry, aku tak ingat detail Eddie Brock punya pekerjaan, pemberita ke ataupun reporter ke, investigator ke, whatsoever. Dah tak ada. Semua tu dah tak ada. Memang memang pak lawak all the way. Every decision dia tak take it serious, padahal benda ni besar ni. Yang tu yang paling utama kenapa aku tak suka cerita Venom 3 The Last Dance. But despite of aku tak suka, aku ada mention dalam review yang lepas di mana aku sangat sukakan karakter Null. Kau faham tak dekat sini? Karakter Null, Sony buat freaking comic accurate. Macam mana comic accurate? Karakter design, suara, origin dan juga story exploration. Story exploration ni, sorry, kita pergi kepada origin. Dia tunjukkan kepada kita di mana Null berada di jauh Nun di sana, dan dia masih lagi terperangkap dengan simbiot-simbiotnya dan sebagainya, dan dia memerlukan apa? Dia memerlukan satu benda yang dikenali sebagai Codex. Codex ini akan ada dalam diri seseorang bila mana simbiot itu bercantum, dan basically akan ada Codex lah di dalam badan orang tu sendiri. Comic accurate. Codex itu memang diceritakan dalam komik. Tetapi despite of comic accurate-nya, sini aku ceritakan apa yang jadi dalam komik. Basically memang betul Null terperangkap dekat dalam satu penjara jauh di sana yang dikenali sebagai Clintar. Okay, kenapa dia diperangkap? Kenapa simbiot sorry, aku tak dah jumpa perkataan dia. Berpaling tadah kepada karakter yang bernama Null, the God of Symbiote ni. Sebab satu ketika dulu Null telah menghantar semua simbiot-simbiot ni, dia hantar di persada galaksi tau. Sebab dia nak hitamkan semua benda, dia nak gelapkan semua benda kembali seperti sedia kala. Tetapi satu ketika tu, bila simbiot Grander, tentera Null ini, dia sampai ke planet bumi, dan masa tu kebetulan memang bernasib baik gila Thor yang ada kat planet bumi tu. Sekali Grander tu terkena kilat petir guruh Thor, dia renjat Grander itu, automatik benda ni jadi satu nightmare tau kepada Null, di mana dia punya weapon yang paling kuat, which is Hive Mind, terputus. Bila Hive Mind tu terputus, plak, simbiot-simbiot ni semua berpaling tadah pergi kat Null, perangkap dia dekat dalam Clintar itu. Sehinggalah satu hari terlahirnya satu simbiot yang nak membebaskan raja dia ni, Null ini, iaitu Carnage. Carnage is the symbiote dengan dia punya host Cletus Cassidy yang telah pun mengumpulkan Codex dekat dalam planet bumi. Basically Codex ni bukan ada dekat dalam Venom je sebenarnya. Every host yang pernah bercantum dengan symbiote ataupun Venom ke whatsoever akan ada Codex dalam dirinya. So Carnage ni telah pun collect Codex itu untuk membebaskan Null. At the end, dalam cerita Absolute Carnage itu sendiri, memang betul Null bebas, tapi bukan sebabnya Carnage. Carnage memainkan peranan yang besar, tapi disebabkan Eddie Brock tu sendiri. Okay, tu apa benda yang jadi dalam komik. Tapi dalam movie dah tak ada Carnage. So siapa yang akan jadi collector untuk Codex itu? Xenomorph. Aku tak familiar dengan karakter Xenomorph ni lah. Aku tanya Abang Leif. Abang Leif cakap Xenomorph ni is a karakter yang memang ada dalam Marvel Comics, tapi dah lama dahulu, era 90-an, dan dia tak ada kaitan pun dengan karakter Null. Tapi itulah aku nak cakap,
dia still deliver the message tau, yang mana Null terperangkap, Venom ada codex dan sebagainya, which is good. Kalau kau dah boleh bagi komik accurate dengan comic essence of King in Black punya storytelling, kenapa kau tak boleh give the same justice to the character yang bernama Venom? Faham tak maksud aku? Padahal writer yang sama. Kau bagi justice kepada Null, tapi kau tak bagi justice kepada karakter Venom. Bongok ke tak bongok kat situ? Sepatutnya selari sekata. Inilah problemnya. Yang aku cakap dalam review lepas, aku tak boleh brain yang Venom dapat trilogi tanpa ada pelibatan Spider-Man. Sampai ke sudah Venom tak ada dia punya emblem, yang spider tu. Sampai ke sudah tak ada. Kau tak nak acknowledge yang Venom ni ada pelibatan dengan Spider-Man. Aku tak faham. That's how nonsense it is lah, to be honest. Dan Xenomorph itu sendiri kan, dah lah susah nak mati siap. Susah gila nak mati kan. Aku ingat ke benda tu Grander, tapi dia bukan Grander lah basically kan. Apa lagi yang nak borak pasal, oh ya, kau ingat tak dekat final act tu ada banyak symbiote tu kan, symbiote yang muncul dekat apa semua. Aku tak ingat tau. Syazwan yang bagi tahu aku nama-nama symbiote tu. Sebenarnya aku tak ingat nama symbiote yang lain dekat dalam komik. So basically ada symbiote yang berlari laju tu, yang dilakonkan oleh Juno Temple. Yang tu pun aku tak tahu, tapi orang cakap tu agony kan dan sebagainya. Banyak karakter symbiote. Aku rasa moment tu akan lagi epic, lagi best bila mana kalau dia bagi tahu nama tau untuk symbiote, every symbiote tu. Ni Lasher kau tak bagi, Toxin kau tak bagi nama, Agony tu sendiri kau tak ada nama. Dia just macam appear as a symbiote yang nak membantu Venom, that's it. Tak ada penelitian yang mendalam kepada karakter symbiote yang lain ni. Sebab tu dekat second plot tu memang serabut gila. Serabut kau nak cerita pasal yang karakter yang Juno Temple mainkan pasal adik dia kena sambal dengan peti. Lepas tu tiba-tiba dia pakai Carnage yang ada, dia pakai symbiote yang ada macam the hybrid of the symbiote. Tapi benda tu memang ada dalam komik. Cuma aku rasa ada macam penambah baik kan, if I'm not mistaken. Agony ni, ya, tak silap aku, dia macam boleh spit acid ke macam tu. Aku dah lupa lah. Tapi macam ada some kind of advancement lah. Aku tahu in the future, is it dia nak munculkan cerita Agony spin-off ke. Since dia tak nak buat Spider-Man, aku buat cerita solo Agony pula, Juno Temple, perempuan jadi watak symbiote. Tapi ada benda yang bagus lah dalam cerita ni. Yang ni pun Syazwan juga yang dapat kenal pasti benda ni. Ada satu momen dalam filem Venom 3 The Last Dance ni mana dekat final battle tu ada tentera-tentera nak lawan dengan Xenomorph tu kan. Basically Xenomorph ni bila sekali dia masukkan kepala kau, badan kau dalam mulut seram, hancur tu sekawan. Ada satu askar ni yang telah pun dimakan oleh Xenomorph, tapi makan sampai ke tahap kaki saja. Kalau kau perasan, scene ni lama gila. Apa hal askar ni macam payah benar nak mati kan. Sekali Syazwan cakap dia terdengar siapakah nama askar tu, Thompson. Dia bagi tahu kat group. Masa aku tengok mula aku tak perasan pun tu Thompson kan. Lepas tu dia cakap, yelah, kalau kau nak fikir siapa Thompson tu, kalau kau nak tahu, Flash Thompson lah. So kenapa Flash Thompson penting dekat sini? Dia berkaitan juga dengan end credit scene untuk Venom 3 The Last Dance. Basically dalam Marvel Comics, host untuk symbiote ni memang sangat ramai. Even Deadpool, Spider-Man, ada seorang Kree tu host kepada Venom juga, Eddie Brock. Lepas tu kita ada Flash Thompson, kita ada Lee Price, kita ada banyak lagi host-host yang lain lah. So dekat sini there is some kind of theory yang mana mengatakan mungkin in the future kita akan dapat satu watak yang dikenali sebagai Agent Venom. Dan macam mana kita nak dapat watak Agent Venom ni? Melalui post-credit scene. Post-credit scene di mana dekat tempat Area 51 tu ada lipas yang masuk dalam satu bekas yang kecil tu kan. Dalam bekas yang kecil tu, kalau korang ingat, itu merupakan symbiote Venom tau, yang dia ambil dekat bar, yang Strickland ambil dekat bar and simpan benda tu kan. So basically ending credit scene dia tu, lipas tu akan bertukar jadi Venom lah. Tapi dekat sini possibility dia sangat endless. Bermaksud Sony ada pilihan sama ada dia nak masih lagi teruskan watak Venom dengan host Eddie Brock, ataupun dia nak gunakan host Flash Thompson, ataupun dia nak gunakan host Lee Price. There's a lot of chances. Tapi dekat sini paling bestnya kalau dapat Agent Venom lah. Tapi the idea of kalau kita dapat solo film Agent Venom tapi keluaran Sony, buat apa?
Okay, dalam komik sendiri, Flash Thompson ni dia mempunyai semangat wira tau. Despite of dia membuli Peter Parker at the first place, tetapi dia sangat idolizekan someone. Kau nak tahu siapa? Spider-Man. Dia memang idola gila Spider-Man. That's why itu disebabkan dia mengidolakan Spider-Man, dia telah memilih untuk memasuki askar dan berperang untuk mengharumkan nama negara dia dan juga berbakti untuk negara dia lah. Dan bila dia masuk perang apa semua kan, pak sekali kaki dia tak boleh pakai, kena potong. Sampailah dia masuk dalam satu eksperimen di mana dia dan juga simbiot ni akan dicantumkan. Tapi sebelum tu, simbiot Venom ni dia dah test tau dekat prajurit-prajurit yang lain, tapi tak berjaya. Bila masuk dengan Flash Thompson, pak, automatic jadi satu Patriot punya Venom, soldier Venom kan, agent Venom lah basically. Gempak gila siap. Serius. Dan ada chance lah untuk benda ni jadi, ataupun ada chance symbiote Venom tu pergi kat Eddie Brock balik. Ingat satu benda secebis symbiote Venom itu, bila dia bercantum dengan orang, dia masih lagi akan ada memori host dia yang lama. Dan dalam komik, host yang paling perfect untuk Venom adalah Eddie Brock. Okay, so aku tak tahu in the future adakah kita akan mempunyai host yang baru untuk symbiote Venom ni, ataupun bila dia dah masuk dalam host yang baru, dia akan at the end dia akan balik kepada Eddie Brock sendiri. Aku tak sure about that thing lah. Okay, so itu pasal Flash Thompson and juga pasal credit scene untuk lipas tu apa semua. Next thing aku rasa tak ada banyak benda kan nak cakap pasal Venom 3 The Last Dance ni. Oh lah, last but not least adalah berkaitan dengan Null. Untuk mid credit scene dia tu, aku to be honest, okay, aku ingat lah. Codex basically dia cakap, dia bagi tahu dalam filem tu sendiri, dia bagi tahu untuk macam macam perlu satu mati, sama ada symbiote mati ataupun host kena mati ke apa tak, aku dah lupa lah cerita Venom. That's how crap je cerita ni. Aku dah lupa dia punya information yang penting. Tapi senang cerita, at the end tu tiba-tibanya Null bebas tau. Yang ni aku macam pelik sikit, tapi mungkin korang boleh betulkan dekat aku, dekat ruangan komen kat bawah. Sebab aku dah serious shit, aku lupa ni apa jadi kat dalam Venom 3 The Last Dance ni. Aku tak ingat dia punya rules. Dia cakap macam symbiote kena mati, atau salah seorang daripada korang kena mati untuk Venom, untuk Null tak datang ke bumi. Apa entah, aku tak ingat. Tolong komen kat bawah. Tapi yang aku tahu dekat end credit scene tu, dia bebas. Dia cakap, the King in Black dengan dia pegang dia punya Necro Sword kan, all black kan. Baik siap. Wah, memang tunggu kan saat-saat ni kan. Lepas aku tweet benda ni tahun lepas, aku tak sangka aku dapat Null. Oh, bestnya dapat Null. Dengar dia cakap The King in Black tu kan, suara Andy Serkis kan, dia pegang Necro Sword kan. Oh, aku macam dah bebas. Aku balik macam, hai, apa hal kau tiba-tiba bebas lah. Lepas tu dia ada bagi satu threat tau. Dia cakap dia akan hancurkan semua benda. Maksudnya contoh macam Sony nak teruskan lagi this project, lepas ni kita akan dapat The King in Black saga terus lah dalam Sony Pictures, Sony Spider-Man Universe. But still no Spider-Man. Apa benda sial. Macam mana kau boleh bagi satu karakter yang gila babi dalam universe kau, but at the same time story kau sampah. Remind me of Thor Love and Thunder lah basically. Gore the God Butcher kan, gempak gila, but the story sampah. Oh lama, doesn't make any sense lah. Tapi itu ya. Let's say kalau SSU Sony sendiri nak buat cerita pasal The King in Black, still tak relevan tau. Sebab dia orang perlukan army untuk lawan dengan Null ni. Bukannya army symbiote sampah yang mana boleh lawan. And even aku tak nampak lagi Grander lah dalam Venom 3 The Last Dance ni. Tak ada Grander. Basically dia gunakan Xenomorph itu je as tentera dia. Agak pelik lah sebenarnya. But yeah, aku rasa tu je kot Venom 3 The Last Dance spoiler talk. Ke ada apa-apa lagi yang aku terlepas? Sekejap, let me think apa lagi pasal Venom. Venom Flash Thompson settle dah. Aku rasa tu juga pasal Eddie Brock pun aku dah sentuh. Dia sekarang ni ada kat New York, tengok patung Liberty. Padahal boleh je sial kau dekat New York tu, tiba-tiba ada Spider-Man lalu. Tak kisah Spider-Man mana-mana kan, swim by. So ni simple as that. Apa yang kau benak sangat kan?
kenapa nama kau Sony Spider-Man Universe tapi kau tak pakai Spider-Man? Aku still tak boleh brain dah sampai sekarang. But aku rasa itu saja untuk spoiler talk. But kalau ada benda-benda yang aku missing out ataupun ada persoalan yang bermain dalam kepala korang, please komen dekat bawah. Okay? So kita jumpa lagi dalam video akan datang. Thank you for watching, and aku harap korang enjoy this video walaupun video ni agak merapu. So kita jumpa lagi video akan datang, insyaAllah. Stay safe semua, korang semua. Tak kira korang tengah buat apa kan. So Assalamualaikum dan bye-bye.